Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaan, di atas peluang yang diberikan. Selawat dan salam buat kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga setiap daripada kita beroleh syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada petang ini kita nak sambung pembacaan hadis riwayat riwayat Nabi, hadis daripada periwayatan Imam Tirmizi rahimahullahu taala, hadis-hadis yang Imam Tirmizi telah kumpulkan di dalam kitab Jami' beliau dan juga di dalam kitab Sunan beliau. Dan kita telah tiba pada tajuk-tajuk berkenaan tentang nazar dan juga sumpah. Maka pada bab yang ke-9 Imam Tirmizi membawakan tajuk babun fi man yahlifu bil masyi wala yastati'. Kalaulah seseorang itu dia bernazar untuk berjalan kaki pergi Baitullah. Zaman dulu banyak orang bernazar untuk berjalan kaki pergi Baitullah, dan kemudian dia tak mampu nak berjalan. Apakah yang dia patut buat? Maka jom kita lihat bab yang ke-9, babun, bab pada hadis berkenaan fiman, pada seorang yang yahlifu telah bersumpah bil masyi untuk berjalan wala yastati', namun pada waktu itu dia tidak mampu nak berjalan kerana sakit, faktor usia dan sebagainya. Riwayat 1524. Wabihi ilaihi qala hadatsana Abdul Quddus bin Muhammad al-Attar al-Basri qala hadatsana Amr bin Asim an Imran al-Qattan an Umayd an Anas radhiyallahu anhu. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, nazarat imra'atun, telah bernazar seorang perempuan, antamsyiya, untuk berjalan ila Baitillah, menuju ke rumah Allah. Lalu dia kata, aku nak berjalan daripada rumah aku nak pergi ke Baitullah Kaabah. Fasu'ila Nabiullah, maka telah ditanyakan persoalan tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka sabda Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, la ghaniyun, adalah maha kaya, an masyiha, dan Allah tidak berhajat kepada jalan kepada berjalannya wanita tersebut. Lalu innallaha la ghani, Allah maha kaya, Allah tidak berhajat an masyiha, daripada berjalannya wanita tadi, sebab dia dah memang tak mampu. Maka sabda Nabi, muruha, perintahkanlah dia, faltarkab, maka hendaklah dia menunggang kenderaan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Uqbah bin Amir, Abdullah bin Abbas. Hadis Anas adalah hadis yang hasan sahih gharib. Riwayat 1525. Wabihi ilaihi qala hadatsana Abu Musa Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana Khalid bin al-Harith qala hadatsana Humayd an Thabit an Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati bi syaikhin, akan seorang pakcik tua, syaikhin kabir, sangat tua, bi syaikhin kabir, dengan seorang lelaki yang sangat tua, dah tak boleh berjalan. Yuhada, yang mana lelaki tua tadi sedang dipapah, baina benaihi, di antara dua orang anak lelaki dia. Dua orang anak lelaki dia papah kerana dah tak boleh berjalan. Faqala ma balu hadha, maka Nabi bertanya, dah kenapa dengan orang ini? Qalu, maka para sahabat menjawab, nazara ya Rasulullah, wahai utusan Allah, dia telah bernazar an yamshiya, untuk berjalan, dalam kurungan untuk pergi Baitullah. Maka Nabi SAW tegur, innallaha la ghaniyyun, sesungguhnya Allah tidak memerlukan, Allah tidak berhajat, Allah maha kaya, an ta'zi bihadza nafsah, daripada orang ini mengazab dirinya sendiri. Allah tak perlu manusia untuk mengazab dirinya sendiri. Mana-mana nazar yang mampu buat, lakukan. Mana-mana nazar yang tak mampu buat, maka pada waktu itu keluar daripada nazar tersebut dengan melakukan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluar daripada nazar tersebut dengan kita membayar kafarah, sumpah dan sebagainya.
Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Ibnu Abi Adi an Humaid an Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas radhiyallahu anhu sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan telah melihat seorang lelaki fa dzakara nahwa, maka diceritakan riwayat seumpamanya. Hadis ini adalah sahih dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu. Qalu, mereka berkata, idza nazaratil mar'ah, apabila seseorang wanita itu bernazar antamsyiah, untuk berjalan, faltarkab, maka hendaklah dia menunggang, waltahdisyah, dan bawa waltuhdisyah, dan bawalah binatang al-hadiyu, iaitu seekor kambing untuk disembelihkan ketika mana berada di tanah haram. Bab yang ke-10, babun fi karahiyatin nuzur, bab pada hadis berkenaan tentang karahiyah, nazar-nazar yang makruh. Apakah contoh-contoh nazar yang makruh? Maka kita dah belajar dah, nazar maksiat maka tak ada nazar, kafarah pun tak ada. Tapi bagaimana pula kalau nazar yang makruh, nazar yang tak berapa disukai, nazar yang makruh? Riwayat 1526, wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Aziz ibn Muhammad anil Ala ibn Abdul Rahman an abihi an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, la tanziru, janganlah kamu bernazar. Apakah yang dimaksudkan dengan nazar di sini? Nazar yang pada waktu lihat kepada sahara, pada baris yang kedua daripada bawah. Wan nahyu anin nadri, dan larangan daripada bernazar yang ada dalam hadis tadi adalah al-i'tiqad, dengan keyakinan annahu, bahawa nazar tadi boleh mengubah akan takdir. Maka itu tak boleh. Jangan bernazar yang mana kita kata, ish, aku dah nazar dah, mesti dapatnya apa yang aku nak, ataupun mesti hilang apa yang aku tak nak. Maka jangan begitu. Jangan kita menganggap nazar boleh mengubah takdir. Sebab itu Nabi SAW bersabda pada hadis ini, jangan bernazar. Sebab ada orang ingat nazar dia boleh ubah takdir, dia boleh ubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walima kana min adatin nas, dan disebabkan kerana kebiasaan manusia, mereka bernazar lijalbil manafi, untuk mendapat manfaat, wa daf'il madar, dan untuk menolak akan keburukan. Wa dzalika fi'lul bukhala, ini adalah apa kata para ulama, ini adalah perbuatan orang yang bakhil. Orang yang bakhil waktu dia ada keperluan barulah dia nak bernazar, barulah dia nak buat tu buat ni. Maka jangan pada waktu itu, kata para ulama, maksud daripada Nabi kata jangan bernazar, jangan bernazar dengan keyakinan yang nazar boleh mengubah takdir. Nazar boleh mengubah takdir. Jangan pada waktu itu bernazar begitu. Wa amma ghairul bakhil, adapun orang yang tidak bakhil, fayu'ti, maka dia akan bagi, biikhtiyarih, dengan pilihannya, bila wasitatin nazar, dan dia tidak perlu nazar sebagai alasan untuk dia memberi. Maka jangan pada waktu itu kita hanya memberi sewaktu nazar, kita hanya bersedekah waktu nazar, kita hanya berpuasa pada waktu nazar. Itu yang Nabi kata, la tanziru, janganlah kamu bernazar. Fa inna nazara, kerana sesungguhnya nazar, la yughni, tidak boleh mengubah, minal qadri, daripada takdir, syai'an, sedikit pun. Tak boleh mengubah apa-apa. Wa innama yustakhraju, ianya adalah ianya adalah cara dikeluarkan, bihi, melalui nazar, minal bakhil, daripada orang yang kedekut. Maka sebab itu kita janganlah pada waktu itu bernazar apabila hanya ada kepentingan sahaja. Tapi kalaulah nazar mutlak, nazar yang tak digantungkan dengan apa-apa keinginan yang kita nak, apa-apa perkara buruk yang kita tak nak, maka nazar tu bagus. Contohnya, nanti kita nak pergi masjid, ada tahiyatul masjid, maka sebelum mula tahiyatul masjid, sebab kalau solat tahiyatul masjid dapat pahala nafil. Tapi kalaulah kita nazar, sekarang solat tahiyatul masjid ini aku nazar, maka pada waktu itu ianya berubah menjadi wajib. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka, karihun nazar, mereka tidak suka nazar dengan kepercayaan yang kita telah kongsikan tadi. Berkata Abdullah bin Mubarak, maknal karaha, yang dimaksudkan dengan makruh pada hadis tadi adalah fin nadri fi ta'ati wal ma'siyah,
pada nazar dalam melakukan ketaatan dan maksiat. Fa in nazara, kalaulah seseorang itu bernazar bitta'ah untuk melakukan ketaatan, fawaffa bih, dan kemudian dia menyempurnakan ketaatan tadi, falahu fihi ajrun, maka dia akan beroleh pahala, wa yukrahu lahu nazar, namun nazar tersebut adalah makruh. Yang dimaksudkan dengan makruh di sini adalah nazar yang kita gantungkan dengan sesuatu. Boleh tambah di situ. Nazar yang kita gantungkan dengan sesuatu. Kalaulah aku dapat jawatan, aku nak buat ni. Kalaulah aku dapat pekerjaan yang elok, aku nak buat ni. Kalaulah aku dapat perkara itu dan ini, aku nak buat ni. Maka dia hanya nak buat ibadah itu kerana dia ada kepentingan yang tertentu. Itu yang dikatakan makruh. Dan juga dikatakan makruh apabila dia melakukan nazar dengan kepercayaan yang boleh mengubah takdir. Lalu kalaulah dia dah bernazar tak mengubah takdir, dia tak boleh terima, dia mengamuk, dia tak redha dan sebagainya, itulah nazar yang makruh kata para ulama. Jelas ke jelas? Bab yang ke-11, babun, bab pada hadis berkenaan tentang wafa'in nazar, menyempurnakan nazar. Riwayat 1527. Wa bi ilaihi qala hadatsana Isa bin Mansur qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni kuntu nazartu, sesungguhnya aku pernah bernazar sebelum masuk Islam, an a'takifa, yang mana aku akan beriktikaf satu malam di Masjidil Haram, jahiliyah, fil jahiliyah, pada waktu jahiliyah. Maka sabda Nabi, aufi binadrik, sempurnakanlah nazar kamu. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Ammar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, dan hadis Umar bin Khattab adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad dhahaba, dan sungguh telah pergi sebahagian ahli ilmu kepada hadis ini, lalu mereka berkata, idza aslama ar-rajul, apabila seseorang itu masuk Islam, wa alaihi nadru ta'ah, dan lazim wa alaihi nadru ta'ah, dan dia masih lagi ada berhutang nazar melakukan sesuatu ketaatan, falyafi, maka hendaklah dia menyempurnakan nazar tadi, walaupun itu adalah nazar sebelum masuk Islam. Lalu ada kata para ulama, sempurnakan nazar, asalkan nazar itu adalah benda yang baik, walaupun nazar tersebut dibuat sebelum masuk Islam. Waqala, telah berkata sebahagian ahli ilmu pula daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka, la i'tikafa, tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa. Maka ini pandangan Imam Abu Hanifah, untuk i'tikaf mesti kena berpuasa. Lihat kepada Arafah pada baris yang kedua, qala Syafi'iyah la yajibu shaum fil i'tikaf. Mazhab Imam Syafi'i, nak beriktikaf tidak syarat puasa, maka boleh je iktikaf, maka tidak syarat berpuasa. Wa qala akharun, telah berkata ahli ilmu yang lain, laisa 'alal mu'takif, tidak ada ke atas orang yang nak beriktikaf saumun, puasa, illa an yujiba, kecualilah dia telah melazimkan ke atas dirinya untuk berpuasa. Wahtaju, dan mereka menjadikan hadis Umar bin Khattab ini sebagai dalil, annahu nazara, bahawa Umar bin Khattab telah bernazar untuk beriktikaf satu malam pada waktu jahiliyah. Maka Nabi SAW perintahkan dia untuk memenuhi nazar tanpa Nabi suruh untuk dia berpuasa. Dan hadis ini adalah riwayat Imam Ahmad dan Ishaq. Bab yang ke-12, babun kaifa kana yaminun Nabi. Bab pada hadis yang menerangkan bagaimanakah cara Nabi bila Nabi bersumpah. Apa perkataan yang Nabi guna apabila Nabi bersumpah. Riwayat 1528. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Abdullah bin al-Mubarak wa Abdullah bin Ja'far an Musa bin Uqbah an Salim bin Abdullah, daripada Salim bin Abdullah, daripada ayahnya sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kathiran maka Rasulullah SAW yahlif, kebanyakan sumpah yang Nabi SAW sumpahkan, bihadhil yamin, adalah dengan lafaz sumpah ini. Apa yang Nabi sebut? La wa muqallibal qulub, tidak, demi zat yang membolak-balikkan hati. Maka Nabi suka bersumpah menggunakan perkataan wa muqallibal qulub. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-13, babun, bab pada hadis berkenaan fi thawabi, pada pahala dan ganjaran, man a'taqa, seseorang yang memerdekakan raqabah hamba. Ganjaran yang besar untuk orang yang memerdekakan hamba.
Riwayat 1529. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laitsu an ibn al-Hadi an Umar bin Ali ibn al-Husain an Sa'id bin Marjana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'taqa, barang siapa yang memerdekakan raqabah, satu individu, satu tengkuk. Raqabah maksudnya tengkuk, tapi tengkuk dimaksudkan dengan keseluruhan individu. Barang siapa yang memerdekakan satu tengkuk, mukminah maksudnya satu orang yang beriman, a'taqallahu minhu, maka Allah akan memerdekakan daripadanya bikulli udwin, dengan gantian setiap anggota badan, minhu, daripada hamba yang dia telah merdekakan tadi, udwan, anggota badan dia, minan nar, daripada api neraka, hatta sehinggakan yu'tiqa, Allah akan memerdekakan farjahu, kemaluannya. Apakah dimaksudkan dengan memerdekakan kemaluan? Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, gambaran daripada mubalaghah. Maksudnya orang yang memerdekakan hamba, Allah akan peliharanya daripada maksiat dan dosa, dan antara maksiat dan dosa adalah zina melalui kemaluan. Allah pelihara. Itu satu makna. Wakilah, muka baris yang ketiga Sahara, wakilah dzukira litahkir bin nisbati ila sa'il a'dha. Disebut kemaluan kerana kalaulah kemaluan pun Allah merdekakan daripada api neraka, apatah lagi anggota-anggota badan yang lain. Hatta yu'tiqa, sehinggalah Allah memerdekakan kemaluannya, bifarjihi, sebagai ganti kemaluan hamba tersebut. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Amr bin Abbas, Abdullah bin Umar, Wathilah bin Asqa, Abu Umamah, Ka'ab bin Murrah, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhum. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih gharib daripada sanad ini, dan perawi yang bernama Ibnul Hadi, nama penuhnya adalah Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Hadi, dan beliau adalah Madani, thiqatun, seorang yang thiqah, dan telah meriwayatkan daripadanya Malik bin Anas dan lebih daripada seorang daripada kalangan ahli ilmu. Bab yang ke-14, Imam Tirmizi membawakan tajuk, apakah yang patut dibuat kalaulah seseorang itu ada memukul hamba dia. Kalau dia pukul hamba, zaman kita adalah kalau pukul staf dan pekerja. Babun fir rajul, bab pada hadis berkenaan tentang seseorang yaltimu khadimah, yang telah menampar, melempang akan hambanya. Riwayat yang ke-1530. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Al-Muharibi an Syu'bah an Husain an Hilal bin Yasaf an Suwaid bin Muqarrin Al-Muzani qala, laqad ra'aituna, kata Suwaid bin Muqarrin, demi sesungguhnya kami telah melihat kami, sab'a ikhwah, jumlah kami ada 7 orang saudara, malana khadimun, kami tidaklah mempunyai hamba, illa wahidah, kecuali seorang. Dia ada seorang je hamba. Lihat kepada Qawata pada baris yang pertama, maka siapakah nama adik-beradik Suwaid yang 7 ini? Yang kedua Nu'man, yang ketiga Ma'kil, yang keempat Akil, yang kelima Sinan, yang keenam Abdurrahman, yang ketujuh adalah Nu'aim. Maka kata para ulama, kulluhum, semua 7 orang adik-beradik lelaki ini, mereka ini hajaru, telah berhijrah bersama dengan Nabi, wasahibu, dan mereka telah bersahabat dengan, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yusyarikhum, dan tidak ada seorang pun yang boleh menandingi mereka pada kemuliaan ini, iaitu 7 orang adik-beradik Islam dan merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka telah berkata Suwaid, kami ada 7 orang hamba, kami ada seorang hamba dan tak ada hamba yang lain. Falatamaha ahaduna, maka salah seorang daripada kami telah lempang hamba ini. Maka Nabi SAW telah memerintahkan kami untuk memerdekakan hamba tersebut. Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, fihi hasun ala rifqi bil mamalik. Nabi sedang mendidik kita untuk berlaku baik dengan para hamba, zaman kita dengan staf dan pekerja. Wa ajma'al muslimun, dan para ulama bersepakat bahawa perintah Nabi untuk memerdekakan bukanlah wajib, sebaliknya ianya adalah mandub, ianya pada waktu itu adalah galakan, sunat.
maka dia pun merdekakan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan daripada lebih daripada seorang hadis ini daripada Husain bin Abdul Rahman wa dzakara ba'duhum, dan sebahagian mereka telah meriwayatkan hadis ini. Faqala, maka beliau telah berkata, la tamaha, maka beliau telah melempang pada wajah dan muka. Maka Nabi suruh merdekakan. Bab yang ke-15, babun, itu hamba. Kalaulah orang yang bukan hamba, lagi-lagilah pada waktu itu kita dituntut untuk berlaku baik kepada manusia. Riwayat yang babun, lihat kepada baris yang pertama selepas daripada matan. Apakah bab ini? Babu majaa fi karahiyatil halif bi ghairi millatil Islam. Bab pada apa yang telah datang berkenaan tidak boleh bersumpah dengan menggunakan agama selain Islam. Contohnya bersumpah dengan Yahudi, dengan Nasrani dan sebagainya. Maka makruh, tidak disukai. Riwayat 1531. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Ishaq bin Yusuf al-Azraq an Hisham bin Dastawai an Yahya bin Abi Katsir an Abi Qilabah an Thabit bin Dhahhak qala, daripada Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man halafa, barang siapa yang bersumpah, bimillatin, dengan sesuatu agama, ghairil Islam, selain daripada agama Islam, kadziban, dengan dusta, fahuwa kama qal, maka ianya akan menjadi seperti apa yang dia kata. Apakah fahuwa kama qal bermaksud? Lihat kepada Sahara, zahirul hadis annahu yasiru kafira. So dia dah bersumpah dengan agama lain. Zahir hadis menunjukkan dia menjadi kafir. Tapi sebenarnya bukan begitu. Ini adalah pandangan yang terpencil. Fadhahaba kathirun minal a'immah, maka baris bawah dia, maka kebanyakan para ulama menyebut, kalaulah seseorang itu bersumpah dengan agama selain Islam, maka adakah sumpah tadi diterima? Maka majoriti para ulama menyebut ianya dikira sebagai yamin, sebagai sumpah. Yajibu fihil kafara indal hins, maka kalaulah dilanggar sumpah dia mesti kena pada waktu itu bayar kafarah, kena tunaikan kafarah. Kemudian baris bawah dia, wa qala Malik wa Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i pula berkata, kalaulah bersumpah dengan agama lain, maka itu tidak dikira sebagai sumpah. Innahu laysa biyamin wala kafarah, dan tidak ada kafarah bila bersumpah dengan agama yang lain. Wa bi la qala hadatsana hadza hadithun, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan telah bercanggah pendapat para ahli ilmu berkenaan tentang perkara ini. Apabila seseorang lelaki itu bersumpah dengan agama selain daripada Islam, lalu dia berkata ini adalah Yahudi ataupun Nasrani, in fa'ala kadza wa kadza, kalaulah orang itu buat itu, ini dan sebagainya. Kalau dia bersumpah begitu, maka adakah dikira sumpahnya? Faqala ba'duhum, maka sebahagian berkata, kalaulah orang bersumpah dengan agama yang lain, qad ata aziman, dia telah buat dosa besar, wala kafarata alaihi, dan tidak ada sebarang kafarah. Wa huwa qaulu ahli Madinah, dan inilah pendapat penduduk Madinah, dan inilah pandangan Imam Malik bin Anas. Wa ila hadzal qaul, dan kepada pendapat inilah pandangan Abu Ubaid. Sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi SAW, pada tabi'in asal mereka berkata, zalik alaihi fi zalikal kafarah, adanya kafarah, dan inilah pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad dan juga Ishaq. Bab yang ke-16. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Ghailan qala hadatsana Waki' an Sufyan an Yahya bin Sa'id an Ubaidillah bin Zahar an Abi Sa'id Ar-Ru'aini an Abdullah bin Malik Al-Yahsubi an Uqbah bin Amir, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah bertanya, wahai utusan Allah, inna ukhti nadharat, sesungguhnya saudara perempuanku telah bernazar, an tamsyiya, yang dia akan berjalan menuju ke Baitullah, hafiatan, berkaki ayam, ghairu muhtamiratin, tidak bertudung. Maka itu dia punya nazar dia punya janji pada dirinya. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yasna'u, tidak menjatuhkan hukuman, bisyaqa'i ukhtika, dengan perlakuan buruk saudara perempuan kamu sedikit pun. Maka Nabi kata jangan pada waktu itu amalkan apa yang dikata. Falyatakab, maka hendaklah dia menunggang kenderaan, wal tasum, dan sebagai ganti berpuasalah sebanyak 3 hari selepas daripada hari-hari haji.
Dan di dalam bab selepas dan berpuasalah sebanyak 3 hari. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, dan inilah pandangan Imam Ahmad dan Ishaq. Riwayat 1533. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Abu al-Mughirah qala hadatsana Al-Auza'i qala hadatsana Zuhri an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man halafa, barang siapa yang bersumpah di antara kamu, lalu dia berkata pada sumpahnya, wallati wal uzza, demi berhala Lat dan Uzza, maka falyakul, hendaklah dia segera menyebut la ilaha illallah. Kita dah belajar dah hadis ini. Wa man qala, dan barang siapa yang menyebut, ta'ala, jom, uqamirka, aku berjudi dengan kamu, falyatasaddaq, maka hendaklah dia bersedekah, dan jangan buat apa yang dia telah bersumpah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan Abu Mughirah, beliau adalah Abu Mughirah Al-Khawlani Al-Himsi, nama penuhnya adalah Abdul Quddus bin Hajjaj. Bab yang ke-17, bab qada'in nazar 'anil mayyit, adakah boleh mengqadakan nazar bagi pihak si mati. Riwayat 1534. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laits an Ibn Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah istafta, telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nadhrin, berkenaan tentang nazar, kana ala ummih, yang lazim dari ke atas ibunya, maka tufiat qabla an taqdiyah, tufiat, yang mana ibunya meninggal dunia sebelum sempat menunaikan pada waktu itu nazarnya, maka sabda Nabi SAW, iqdihi anha, penuhilah nazar daripada ibu kamu. Daripada sini kita belajar boleh menyempurnakan nazar orang yang telah meninggal dunia jika mereka tak sempat buat. Bab yang ke-18, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan fadli, kelebihan man a'taqa, orang yang memerdekakan hamba. Riwayat 1535. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abdul A'la qala hadatsana Imran bin Uyainah wa huwa akhu Sufyan Ibn Uyainah an Husain an Salim ibn Abil Ja'ad an Abi Umamah wa ghairi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayyum mri'im, mana-mana orang muslim yang Islam, a'taqam ra'am musliman, yang telah memerdekakan orang Islam yang lain, maka adalah itu fakakahu, pembebasannya daripada api neraka, yujzi'u, akan mencukupi kullu udwin minhu, setiap anggota badan hamba tersebut, udwan minhu, sebagai ganti pembebasan api neraka untuk anggota tubuh badan dia. Wa ayyuma, dan barang siapa yang memerdekakan imra'ataini, dua orang wanita muslimataini yang Islam, kanata, maka kedua-duanya adalah pembebasan untuknya daripada api neraka. Yujzi'u, akan mencukupi kullu udwin, setiap anggota tubuh badan daripada kedua-dua wanita yang telah dimerdekakan tadi, bahagian anggota badannya. Wa ayyuma imra'atin, dan mana-mana wanita yang Islam yang memerdekakan seorang wanita Islam yang lain, maka adalah wanita itu sebagai balasan untuk pembebasannya daripada api neraka. Yujzi'u, akan mencukupkan setiap anggota badan daripadanya, udwan minhu, sebagai ganti tubuh badannya. Maka ini kelebihan memerdekakan hamba. Tapi zaman kita dah tak ada hamba. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib daripada sanad ini. Bab yang ke-21 menceritakan tentang peperangan Nabi SAW, yang ini insya-Allah kita akan sambung kemudian. Doakan sahabat-sahabat, insya-Allah maghrib nanti saya akan mula berangkat ke airport untuk flight saya pada malam ni. Mudah-mudahan Allah kurniakan kesihatan kepada saya. Saya pun akan mendoakan juga untuk sahabat-sahabat semua. InsyaAllah sepanjang dalam tempoh umrah ini, maka jadual kelas akan berubah mengikut kepada kelapangan yang saya ada. Dan saya akan buat insyaAllah jika ada kelapangan. Mohon doa moga-moga umrah yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq al-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua. Jumpa.